tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, baru-baru ini kita telah mendengar satu kabar angin. Kononnya, timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han yang telah namanya telah viral di media sosial untuk menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Walaupun ini hanya mungkin kabar angin, namun saudara-saudara, perkara ini telah membuka mata dan fikiran rakyat Malaysia. Saya ada membuat ulasan berkaitan dengan perkara ini dan di dalam ruangan komen, rupanya ramai yang setuju selepas Tan Sri Azam Baki menamatkan kontraknya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, rupanya ramai yang setuju untuk Ayub Han jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah Anda mempunyai komen? Ya atau tidak? Setuju atau tidak Ayub Han jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM ataupun Tan Sri Azam Baki meneruskan kontraknya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM? Silakan komen di bawah. Dan yang terkini pada 10 Ogos, SPRM dalam satu keputusan, SPRM tahan 3 individu disyaki seleweng duit syarikat. Lagi-lagi tangkapan berlaku. Dan inilah membuktikan bahwa kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim memang benar-benar mahu membanteras rasuah. SPRM menahan reman 3 individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif kumpulan G CEO kerana disyaki menyeleweng dana RM1.5 juta milik sebuah syarikat tersenarai awam. Bagi saya, ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan rakyat Malaysia dan terutamanya kepimpinan politik. Mengejutkan Anwar sebagai PM, mengejutkan Mahathir, mengejutkan Muhyiddin dan semualah kepimpinan politik. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan sekitar 7 petang hingga 9 malam semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Putrajaya berhubung penyelewengan membabitkan projek pembinaan dan perlombongan bernilai kira-kira RM80 juta. Siasatan awal mendapati kesemua suspek juga dipercayai terlibat dalam menubuhkan sebuah syarikat yang tidak diluluskan ahli lembaga pengarah bagi tujuan menjalankan projek kerjasama yang bernilai kira-kira RM258 juta. Selain itu, mereka turut disyaki terlibat menyeleweng dana kutipan sewaan hartanah milik syarikat tersebut bernilai kira-kira RM3 juta menurut sumber. Perintah reman 4 hari sehingga 12 Ogos dikenakan ke atas 2 suspek lelaki dan seorang wanita masing-masing berumur antara 40 hingga 50-an oleh Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim ketika dihubungi, mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E kecil E besar Akta SPRM 2009. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu lagi tangkapan mengejutkan. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah mendengar PN kata mereka bersih. PN kata mereka tidak kotor. Namun saudara-saudara, seperti yang kita tahu, pengurus CPN sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah terpalit dengan kes mahkamah. Begitu juga pemimpin daripada PAS, yaitu PN sendiri, Menteri Besar Kedah berkaitan dengan REE, berkaitan dengan Menteri Besar Perlis, di mana anaknya juga terlibat dengan siasatan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, begitu juga Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, anaknya juga terpalit dengan siasatan. Nah, berkaitan dengan anak Ketua Pembangkang,
satu perkongsian daripada Estro Awani bertarik 8 Ogos. Saya kongsikan kepada Anda hari ini. Perbicaraan kes rasuah anak Hamzah Zainuddin akan didengar Hakim Baharu. Wow, kenapa Hakim Baharu yang akan mendengar perbicaraan kes rasuah anak Hamzah? Jadi saudara-saudara, kalau perkara ini membawa kepada persepsi negatif penyokong-penyokong PN dan seluruh rakyat Malaysia, adakah Hamzah Zainuddin juga tiba-tiba akan digesa untuk letak jawatan? Kerana ini melibatkan ahli keluarganya, kes rasuah anak Hamzah Zainuddin. Kita teruskan di dalam penyampaian ataupun artikel daripada Estro Awani. Perbicaraan kes seorang perunding bebas yang juga anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri yang berdepan pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000 akan didengar di hadapan Hakim Baharu Mahkamah Session. Hakim Rozina Ayub yang sebelum ini mendengar kes itu berkata beliau akan berpindah pada 15 Ogos ini dan Hakim Baharu yang menggantikannya akan mendengar kes dihadapi Muhammad Faisal Hamzah. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 29 Ogos, katanya pada sebutan kes hari ini. Terdahulu, Peguam Chetan Jetwani yang mewakili Muhammad Faisal berkata, sebutan kes hari ini adalah untuk pihak pembelaan melengkapkan senarai peguam yang dilantik mewakili tertuduh. Pegawai pendakwa SPRM, Selvam T. Armugom, memaklumkan beliau akan mengendalikan kes tersebut bersama seorang lagi pegawai pendakwa, Ikhwan Zaudi Nordin. Muhammad Faisal, 40, anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, didakwa menerima wang berkenaan daripada Izmir Abdul Hamid sebagai upah bagi High-Tech Padu Berhad melantik syarikat Rimba Merpati dan syarikat My Solutions sebagai konsultan pemasaran disebabkan pengaruh yang dimiliki tertuduh. Syarikat berkenaan dibayar komisen berjumlah 700K selepas High-Tech Padu dianugerahkan tender supply, rental, implementation, training, support and maintenance of security infrastruktur bernilai 33 juta ringgit Malaysia oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah pejabat di Pusat Beli Belah Jalan Duta Mas 1 pada Mac 2018 dan pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E kecil E besar Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 akta sama. Jika disabitkan kesalahan boleh membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana lebih tinggi. Adakah dengan ini anak Hamzah berisiko untuk terkena hukuman ini jika disabitkan kesalahan? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah ini mematahkan kenyataan ataupun mematahkan maklumat ataupun kenyataan sebelum ini bahawa PN itu bersih? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?